So bila you study untuk konsisten, dia akan ada up and down berdasarkan market volatility ataupun market punya pressure ataupun bergantung you punya volatility dan juga you punya pressure. Sebab you sebagai trader memang banyak gila emosi guys. Sebab nanti you belajar banyak-banyak macam mana ni, mana satu nak fikir. Saya sedang bagi kerangka, saya sedang bagi konteks bagaimana nak belajar dengan cepat. Saya satu benda saya garanti dah boleh janji, you follow je ni memang you make money. Cuma tinggallah akan datang, oh tamat permainan tu, benda macam tu lah tinggal. Hai, salam sejahtera. Saya Jerol Azrul dan ini merupakan antara video yang terpenting. Pastikan you tengok benda ni. Pasal apa? Pasalnya ialah Road Activity dah 2.0 dan kali ni saya nak pergi you kepada ialah sequential dalam kita punya syllabus. Sequential syllabus maksud ialah apa yang you patut faham dulu dan faham kemudian. Apa yang you patut susun dulu dan susun kemudian. Okey, nombor satu yang you kena faham ialah kita datang daripada ialah dari segi konsep Road Activity ni kita masih pakai 3M, iaitu satu ialah of course lah kita pergi kepada mind dan juga method dan juga money. Mind lah settlekan mindset dulu, lepas tu method lah mind method lah macam mana cara kita gunakan, dan money lah risk management, itu asas dia. Tapi point utama ialah you kena faham step by step. Okay, step pertama apa you kena faham? Step pertama kalau you nak follow Road Activity, nombor satu lah you kena clear, iaitu dari segi penggunaan you kena clear you ni buat apa sebenarnya. You sebenarnya ialah you buat dengan Road Activity ialah you buat sebenarnya ialah CFD, Contract for Difference, dan kita melalui ini pengenalan je lah. Melalui iaitu broker yang menawarkan iaitu semua instrumen, sama ada stocks ke, sama ada forex ke, sama ada iaitu kripto ke ataupun indies, energy dan sebagainya lah. Macam-macam lagi kan, dia boleh letak di metals, komoditi dan sebagainya. Tapi poin utama saya you faham ialah satu ialah you sebenarnya trading dalam bidang dan you ambil sebenarnya keuntungan daripada you masuk, price naik you untung, price turun you untung disebabkan position tu. Saya tak nak cerita macam mana buat untung tu, saya nak cerita flow dia. Okay. So flow dia yang pertama iaitu you kena faham satu konsep you kena biasakan ialah candlestick chart. So jadi maksudnya awal-awal ni you kena faham candlestick chart guys. Candlestick chart ni you kena fahamlah konsep yang dia namakan OHLC dan satu lagi HLOC. Ini kita punya approach, ini dia punya asas. Macam tu. Approach ialah Jerol Azrul membawa approach dan Road Activity ialah HLOC, HL kepada trendline high low low, OC ialah open close yang membawa kepada tindakan kita. Jadi daripada candlestick ni you kena faham apa benda kena faham iaitu dia punya close price dan open price. Saya takkan cerita close price dan open price apa benda, tetapi point saya ialah you kena faham flow dia. Jadi nombor satu apa kena fikir? Pergi candlestick. Nombor satu kena fikir apa? Ada OHLC, ada HLOC. Dan HELOC ni ialah fokus kepada high low low dan juga OC ialah open dan juga close. Dan close, saya cerita sikit lah. Close price bermaksud dalam bawa signal trend, open price dalam masuk kekuatan trend. Yang mesti dikaitkan dengan yang kedua, iaitu dah faham candlestick. Yang kedua ialah you kena faham ialah support resistance. Support resistance ni you kena faham. Pasal support resistance ni dia akan terbentuk kepada konsep seterusnya nombor 3 iaitu BRE. So BRE ni adalah break, retest, entry dan juga exit. Kalau break BRE kuasa 2 lah. Okay. So jadi konsep pertama ialah you faham candlestick. Lepas tu nombor 2 ialah you faham ialah kepentingan kepada HLOC. Di mana high low akan membentuk pada market structure, dan market structure itu saya akan bincang kemudian apakah market structure. Banyak gila jenis konsep market structure. Tetapi point utama saya sekarang ni ialah you faham iaitu daripada sini flow dia. Satu faham candlestick, satu faham open close, satu lagi faham support resistance, satu lagi faham ialah BRE. BRE ni sangat penting di mana BRE ialah kawalan kepada D. BRE lah kita fokus kepada kawalan D. Maksudnya dia ada A, B, C, kawalan kepada D. Kawalan kepada D ni. Okay, so you mungkin tak nampak nanti BRE tu saya akan buat tutorial lain. Tapi point utama ialah you faham apa yang saya nak sampaikan dulu. Satulah A, B, C, D. So ni X, ini untuk uptrend. Jadi you kena faham kawalan sini. You kena faham apa maksud A, signal trend, B, retest, C, exit TP dan D ialah kawalan. So you akan mahir dekat sini. So ini merupakan dinama konsep yang kalau saya tekankan dalam kita punya Road to FTT, iaitu kita menekankan ini ialah dipanggil unrealized floating. Unrealized floating ataupun floating PNL. Floating PNL, profit loss. Maksudnya dia mungkin profit, dia mungkin loss. Floating tu. Okay? So jadi kawalan dia dekat situ. So ini yang mind peranan money management. Okay, dan pembentukan BRE ni dia akan membawa kepada, sebelum pergi ke pembentukan BRE, saya corner ni saya lompat terus pasal support resistance ni pada BRE kerana mesti menggunakan support resistance dan candlestick untuk membentuk BRE. Contohnya ialah BRE daripada candlestick kepada satu line, tak kisahlah trend line dan sebagainya, dia juga boleh jadi BRE ataupun candlestick dengan candlestick. Okey. Yang seterusnya selepas support resistance yang you kena mahir ialah you kena mahir benda ni guys. Iaitu konsep yang dinamakan sebagai
satu support resistance yang membentuk yang ni topik lain tapi saya dah masukkan pasal dia kaitan dengan support resistance. Support resistance ni juga dia membentuk kepada iaitu satu lagi dipanggilkan iaitu konsep BRI asas ni. Okey, BRI asas ni apa? Iaitu ni saya tulis dia akan membentuk you punya trading plan. Trading plan ni iaitu dia akan ada at least you punya trend nombor satu. Jadi ini sebenarnya kenal pasti trend. Jadi ini topik trend lah. Okey, so topik trend ni bermaksud kan ada macam-macam cara tengok trend. Dan ada cara macam-macam lah kan. You boleh tengok dan saya akan cerita juga konsep trend dan tutorial seterusnya. Tapi point utama saya sekarang ni iaitu kepada konsep selepas you ada support resistance, you faham trend terbentuk macam mana. So support resistance yang kita guna untuk trend ni dipanggil MA resistance dan juga MA support. Yang ni yang you kena mahir. Dan diprojekkan oleh BRI tadi. So you akan nampak ialah berdasarkan MASNR, campur candlestick, close price, open price, campur MA resistance, MA support akan membentuk kepada asas kepada BRI, tetapi asas tu kepada trend semata-mata. Okey, selepas you ada trend, you kena plus dengan iaitu dia punya volatility. You tengok ada power tak? So volatility ni you kena masukkan ialah Bollinger Band. Okey, Bollinger Band. So Bollinger Band ni dia topik khas lah. Bollinger Band kita merujuk pada garis dan juga kita merujuk pada bentuk. Tapi point utama kita iaitu you memahami dari segi konsep ni yang paling mudah iaitu memahami mesti kawinkan trend tu dengan volatility. Kalau tidak, trend tu tak bergerak. So, jadi ini akan terbentuk kepada satu konsep yang dinamakan, yang diorang banyak pening ataupun tanya saya ni. Satu konsep yang diterangkan yang nombor 4. Nombor 5, iaitu dipanggil CDS. Yang ni CDS, Candlestick Dominant Setup. Candlestick yang mendominasi pada setup semasa bacaan daripada kiri ke kanan. Ini pun topik juga sebenarnya, tapi saya tak bawa dalam ni lah. Kan, saya akan bawa akan datang, tutorial akan datang. Kan, dan kalau you nak belajar ni step by step, pastikan join kita punya Road to FTT Academy yang ada dalam Road to FTT. Nice. Kan ni yang masa video ni buat tak ada lagi. Akan datang akan ada benda ni. So you masuk sebab benda ni saya akan go through satu akademi, belajar ikut satu persatu. Okey. So, jadi dia membentuk CDS. CDS ni ialah merujuk kepada perkahwinan di antara candlestick, open price, close price saya dah cakap tadi, dan juga perkahwinan antara MA support resistance, perkahwinan dengan satu lagi Bollinger Band, BB, dapat dinamakan CDS asas yang dikenali sebagai, iaitu dua kita tahu adalah CT dengan CC. CT ialah candlestick trend, CC ialah candlestick continuation. Okay, saya tulis sini ialah trend dan juga candlestick continuation. Nah, yang ni asas dia. Jadi maksudnya bila you dah mahir ni, maka siaplah dengan komplitnya CDS you dan dia akan membentuk kepada penekanan kita kepada PVM, guys. Ini akan membentuk kepada PVM. Dan PVM ni akan membantu you untuk identify. PVM ni banyak. Topik PVM kalau buka bapak gila besar, pasal dia punya exit dia terlalu pelbagai, entry juga perlu pelbagai, bergantung kepada kefahaman kita mengikut trading plan asal yang kita bentuk daripada, iaitu CS plus MA support resistance plus dengan Bollinger Band membentuk CDS, dan CDS tu memberi gambaran kepada PVM tersebut. Oh my god! Wow! So, bila you dah faham PVM dan sebagainya, you akan faham macam mana untuk buat keputusan. Basically, diguna untuk buat keputusan lah. Dan digunakan untuk disiplin PVM. Ni challenge dia lain lah. Lepas tu pada sambutan, selepas you ada PVM, you kena measure dia apa you buat. Dan you ada PVM, you kena masukkan kepada My Effect Book, guys. Ini paling mudah, ada macam-macam lagi kan. Dekat Effect Blue ada apa ada. Tapi My Effect Book ni paling mudah saya nampak. Dan terus My Effect Book, you tengok, you ni boleh konsisten tak bulanan macam mana. Adakah ni atas, ni bawah dan sebagainya. You kena tengok. Dia boleh konsisten tak benda. So yang ni ialah baru you masuk juga. Ini sangat penting ialah mentoring. Kat sini main peranan, guys. Mentoring dan juga coaching. Weekly coaching, VIP coaching dekat ITIC. Ini adalah yang kritikal untuk you grow. Sebab selepas you faham daripada My Effect Book dan juga PVM, you akan study macam mana untuk konsisten. So bila you study untuk konsisten, dia akan ada up and down berdasarkan market volatility ataupun market punya pressure, ataupun bergantung you punya volatility dan juga you punya pressure. Sebab you sebagai trader memang banyak gila emosi, guys. Kan? Jadi pada sama juga, kalau you faham benda ni, you boleh settle. Okay. Selepas you faham benda ni, you akan faham flow ni. Flow tu maksudnya, iaitu you faham. Okay, daripada tindakan ni, aku masuk coaching, aku masuk mentoring, aku masuk iaitu dia punya etik kan, group etik dan sebagainya. Jadi sekaligus ini bantu you untuk faham macam mana betul-betul nak make money dan kaya. Jadi ini adalah key dia, guys. Ini dan kaya lah sekali, kaya raya dan bahagia dan sebagainya lah. 40,000 naira. I'm rich. Hey. Faham? Okay. So ini adalah sebenarnya satu roadmap ataupun satu penekanan supaya you faham, supaya you tak sesat.
Sebab nanti you belajar banyak-banyak macam mana ni mana satu nak fikir. Saya sedang bagi kerangka, saya sedang bagi konteks bagaimana nak belajar dengan cepat. Saya recap. 1, memahami candlestick. Nombor 2, memahami support resistance. Yang ketiga, memahami macam mana trend terbentuk hasil pada BRE. Kemudian you completekan BRE itu, campurkan dengan untuk membentuk CDS yang memberi, 1 mesti ada trend, nombor 2 mesti ada volume atau volatility untuk menjalankan trend tersebut, dan dia akan membentuk kepada CDS asas, CT ataupun CC. Sekaligus dia akan membentuk kepada PVM yang membentuk kepada MACD book, dan untuk konsistenkan Stop it. Get some help. konsistenkan you punya bulanan tu. Kan? Bulanan tu maksudnya lah mungkin 6%, 7%, 8%. Lepas tu you kena belajar lagi lah. Contohnya hukum 1-2 kan. 1 profit, 2 loss. Hukum-hukum tu maksud you itu daripada experience. So sebab tu you perlu di mentor, sebab tu you perlu di coaching, sebab tu you kena masuk workshop. Sebab benda ni akan bantu you. Tapi saya satu benda saya garanti dah boleh janji, you follow je ni memang you make banyak. Cuma tinggallah akan datang tamat permainan tu benda ni. Macam tu lah tinggal sebab tu you perlukan komuniti. Ilmu mentor dan juga komuniti. Saya sebagai mentor you kan, pengalaman 15 tahun. Dan pada sama juga saya akan bantu you untuk macam mana untuk you faham secara spesifiknya apakah tindakan yang berlaku. Okey, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Komen kat bawah ni dan pastikan you faham flow ni sebab ini important untuk you punya kejayaan. Jumpa lagi. Drop the beat.